Okay, benda ni memang nampak simple je tapi sangat-sangat impactful untuk video korang. So, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel Adli Nasir. Okay, sebenarnya beberapa hari yang lepas saya ada sharekan satu video mengenai medical cat dekat Instagram dan juga Facebook. Tapi saya tak upload kat YouTube sebab saya tak nak bercampurkan antara videografi dengan takaful, sebab tak semua orang nak ambil tahu pasal takaful kan. Korang selalu perasan tak video yang informatif, sedangkan video tu banyak value, banyak benda yang orang boleh dapat daripada video tu, tapi orang tak sanggup nak tengok daripada awal sampai akhir. Kenapa? Contohnya macam kalau dekat dalam kelas korang pun cikgu sejarah korang cerita pasal sejarah pun mesti korang rasa macam ngantuk kan. Kalau dapat cikgu yang jenis tahu nak main psikologi student tu alhamdulillah lah. So sama juga macam video. Editing video ni bukan sekadar kita edit lepas tu kita publish, bukan, tapi kita kena faham psikologi audiens juga. Okey, kalau korang perasan dekat dalam video tu ada satu efek yang saya guna, iaitu zoom effect. Perasan tak? Nama efek ni adalah speed ramp zoom effect. Kenapa? Sebab zoom dia ada kelajuan dia yang tersendiri. So apa function dia sebenarnya? Okay, first kali function dia sebenarnya adalah untuk kita elakkan audiens kita daripada bosan tengok video kita ni. Sebab apa? Sebab dah lah angle sama, lepas tu kurang pergerakan tangan. Mungkin ada yang belum familiar dengan efek ni. Okay, so kat sini saya akan tunjukkan apa beza bila korang tak letakkan efek tu dengan bila ada efek tu. Jom kita tengok apa beza dia. Dah sakit tapi nak apply medical cat, boleh ke? Jawapannya masih boleh apply. Tapi ada 3 benda yang mungkin akan berlaku. Nampak tak? Bila ada zoom effect ni, audience akan ada rasa macam wake up call. Orang akan macam, ush, macam gerapan kan. So dekat situ kita dah tarik audience punya fokus untuk fokus dekat video kita. Aku nak beritahu something lagi ni. Seolah-olah macam tu. Okay, nak lagi best, zoom effect korang tu mesti disokong dengan audio. Korang jangan letak zoom effect tapi tak ada audio. So macam tak ada function lah macam tu. So audio kena synchronizkan dengan effect tu selari. Okay, macam mana? Jom kita tengok contoh. Dah sakit tapi nak apply medical cat, boleh ke? Jawapannya masih boleh apply. Tapi ada 3 benda yang mungkin akan berlaku. Nampak tak? Efek yang sama tapi ada audio. Sekarang dah faham kan pasal speed ramp zoom effect ni? Okay, tapi dekat sini saya nak beritahu dekat mana yang sepatutnya korang nak letak benda ni. Sebab benda ni tak boleh nak main letak je. Korang kena letak dekat part yang korang rasa nak announcekan something. Time tu lah korang macam buatkan zoom effect tu. Baru okay, audience akan tersedar, oh yang dia kena fokus dan fokus dekat dalam video ni. Yang seterusnya, korang letakkan bila korang nak masuk point. Okay, jom tengok dulu video ni. Okay guys, so basically saya akan tunjukkan 2 tutorial. Satu menggunakan phone, satu lagi menggunakan laptop. Okay, so ini adalah interface Premiere Pro. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena pergi dekat bahagian footage yang kita nak. Contohnya kita nak zoom dekat bahagian sini dan sampai sini. Okay, so apa yang kita kena buat adalah kita pergi dekat bahagian effect control dan kita tengok bahagian motion. Motion ni boleh didapati dekat effect control. Okay, dekat situ ada position dan scale kan. Okay, so korang toggle animation untuk wujudkan keyframe. Just klik je. So position ni adalah untuk kita letakkan posisi video tu dekat posisi mana yang kita nak lah. Kita nak kiri ke kanan ke atas dan ke bawah. Dan scale pula adalah untuk kita besar kecilkan kita punya footage tu. Ok, so contohnya kita nak besarkan sampai sini. So kita tingkatkan dia punya scale. Just slide je. Ok, zoom ni kena agak-agak, jangan terlebih zoom pula. And then kita positionkan dia betul-betul. Jadi bila kita dah selesai adjust dia punya scale dengan position, efeknya akan jadi macam ni. Dah sakit tapi kalau korang rasa macam perlahan lah dia punya zoom ni, korang boleh adjust, jangan risau. So kita boleh lajukan dia dengan kita highlightkan 2 keyframe akhir ni dan kita rapatkan dekat keyframe permulaan dia. Ok, so dia akan jadi macam ni. Dah sakit. Ok, kalau tak cukup laju lagi, kita rapatkan lagi. Dah sakit. Dah sakit. Dah sakit. Konsepnya senang je. Bila makin rapat, dia makin laju. Bila makin jauh, dia akan makin perlahan. Ok, lepas tu kalau nak best lagi, macam yang saya cakap dekat video explanation sebelum ni, kita letakkan audio sekali.
Okay, kita cut dia bagi synchronize betul-betul dengan masa dia zoom tu. Dah sakit. Okay, baru ngam. Okay, next kita buat tutorial dekat dalam phone pula. Macam mana kita nak buat speed ramp zoom effect ni dekat dalam VN Video Editor. Okay, so korang create new project dulu dan import masuk korang punya video ke dalam VN Video Editor. Alright, so sekarang kita dah nampak ada satu video dekat dalam kita punya timeline. Konsepnya sama juga macam Premiere Pro tadi. Kita cari dulu kita nak zoom dekat mana. Lepas tu kita tap dekat bahagian video ni dan dia akan keluar option untuk kita tambah keyframe. Okay, ni kita letakkan keyframe permulaan dengan kita nak letakkan bahagian akhir. Okay, titik A dengan titik B. Macam biasa, bila makin rapat dia makin laju, bila makin jauh dia akan makin perlahan. Ok, lepas tu korang just adjust dekat screen phone korang je. Just guna jari korang dan adjust betul-betul dekat mana yang korang nak zoom. Ok, so lagi mudah lah daripada Premiere Pro tadi kan. Alright, so dah jadi dah efek zoom kita. And ada lagi satu features yang best dekat VN Video Editor ni adalah kita boleh create macam mana kita punya zoom tu nak pergi. Maksudnya dia akan ikut graph ni, macam-macam efek yang kita ada kat sini. So bila korang rasa speednya dah ok dan efeknya dah ok, so korang bolehlah addkan audio yang synchronize dengan video tu. Basically dekat phone lagi mudah lah untuk kita positionkan kita punya zoom tu. Ok, nampak? So sekarang kita dah zoom. Sebenarnya ada cara lain juga untuk kita nak bagi audiens kita fokus dengan video, tapi inilah efek yang paling fleksibel dan senang nak guna. Jadi korang make use of it dengan betul dan buat video yang lebih baik daripada yang korang dah pernah tengok sebelum ni. So thank you so much pada yang dah stay daripada awal video sampai akhir video. InsyaAllah saya akan istiqomah lagi untuk buat video. So kalau korang rasa video yang saya buat ni bermanfaat untuk korang, korang boleh subscribe dan on notification bell. InsyaAllah kalau ada video lagi korang dapat notification dan sama-sama kita boleh belajar. Dan kalau ada apa-apa suggestion ataupun apa-apa yang korang nak tanya, boleh komen. Kita jumpa dekat next video insyaAllah. Terima kasih.